الحمد لله القائل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah sekalian, sebelum khutbah dimulakan, suka untuk khatib mengingatkan para jemaah agar tidak bermain telefon bimbit dan fokus pada khutbah yang akan disampaikan. Hayatilah setiap intipati khutbah yang akan dibacakan. Bersempena sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Bangunkan Bersama Bumi Merdeka. Hadirin sidang Jumaat sekalian, tanggal 16 September yang disambut setiap tahun sebagai Hari Malaysia bertujuan memperingatkan kita sejarah pembentukan, penubuhan dan pengisytiharan Kesatuan 11 Negeri Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, dahulu Borneo Utara, Sarawak dan Singapura sebagai negara Malaysia. Persetujuan menubuhkan Malaysia diperoleh 31 Ogos 1963. Namun pengisytiharannya ditangguhkan selepas laporan Setiausaha Bangsa-Bangsa Bersatu diperoleh pada 14 September 1963. Sejarah pembentukan Persekutuan Malaysia bermula dengan hasrat Tunku Abdul Rahman yang ingin membantu membebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura daripada komunis, selain menyatukan 14 buah negeri sebagai sebuah negara merdeka. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, dalam pengisytiharannya menyatakan, mulai daripada 16 September 1963 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1383 Hijrah, negeri-negeri di Malaysia dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka, lagi berdaulat serta berasaskan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dunia ini. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tarikh keramat Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 dan Hari Malaysia 16 September 1963 seharusnya menyedarkan seluruh rakyat Malaysia bahawa negara ini telah 59 tahun ditubuhkan dan 65 tahun dimerdekakan. Namun, bagaimanakah kedudukan negara ketika ini? Perjalanan panjang selama 65 tahun seharusnya mematangkan semangat perpaduan dan kebersamaan seluruh anggota masyarakat yang berbilang kaum sebagai sebuah keluarga. Sebuah keluarga memberi maksud setiap ahli keluarga bertanggungjawab serta berperanan dalam memastikan kecukupan, kebahagiaan serta keselamatan keluarganya terjamin dan terpelihara. Setiap daripada warga negara Malaysia dengan upaya masing-masing mampu memberikan sumbangan signifikan kepada negara, bermula daripada ketua negara sehingga ke anak kecil. Membangunkan negara bukan disandarkan sepenuhnya di atas bahu mana-mana individu tertentu. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab bersama. Mudahnya, negara kita adalah tanggungjawab kita.
Bagi merealisasikan pembangunan negara yang mapan, 3 aspek utama berikut boleh difokuskan bagi menjamin kestabilan sosiopolitik negara, iaitu kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesepaduan sosial adalah kunci kepada keutuhan sebuah umat. Sejarah kaum Muhajirin yang hidup di tanah gersang serta berkeahlian dalam bidang dagangan berhijrah meninggalkan harta benda di Mekah, kemudiannya berpadu dan berasimilasi dengan penduduk Madinah yang hidup di tanah yang subur dan berkeahlian dalam bidang pertanian. Atas dasar persaudaraan, kaum Ansar tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan, sebaliknya dibantu dalam setiap aspek keperluan. Malaysia hari ini, khususnya umat Islam, dilihat masih bercakaran demi kepentingan peribadi dan politik. Sengketa, permusuhan serta kebencian masih menebal sehingga menjatuhkan sesama bangsa, bahkan saudara seagama. Wujudnya golongan ekstremis yang mencetuskan provokasi, menabur fitnah, perpecahan dan menyemarak api perkauman, mencetuskan suasana tidak aman. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Maksudnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah umpama sebuah bangunan di mana sebahagiannya mengukuhkan bahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menegaskan sebagaimana mafhum hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang muslim merupakan saudara kepada muslim yang lain. Haram seorang muslim menumpahkan darah saudaranya, merampas hartanya dan mencemarkan kehormatannya. Seorang muslim jangan menzalimi saudaranya, membiarkannya teraniaya dan menghinanya. Seorang muslim sesama saudaranya jangan dengki-mendengki, tipu-menipu, benci-membenci, khianat-mengkhianati dan pintas memintasi dalam muamalahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, pendidikan holistik dan ilmu pengetahuan seimbang dari sudut intelek, emosi, jasmani dan rohani amat mustahak dalam melahirkan modal insan berkualiti. Dalam Islam, pengkategorian dibuat antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian ilmu fardu ain dikategorikan pengetahuan berkaitan kepercayaan sebagai ilmu akidah, pengetahuan berkaitan amal perbuatan sebagai ilmu fiqh, dan pengetahuan berkaitan kerohanian sebagai ilmu tasawuf. Tujuan menuntut ilmu asasnya bukan bermatlamatkan kepada sektor pekerjaan, sebaliknya ia adalah tuntutan dan kewajipan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Maksudnya, menuntut ilmu adalah fardu, yakni kewajipan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam An-Nawawi mencatatkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu'. Katanya, menuntut ilmu lebih utama berbanding solat sunat. Tiada selepas kefarduan perkara yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Siapa yang mahukan dunia, hendaklah dia berilmu. Dan siapa yang mahukan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tiada kebaikan padanya. Kaum muslimin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keutuhan ekonomi menjadi aspek penting dalam mencerminkan kestabilan umat. Keutuhan ekonomi bermaksud negara mempunyai ekonomi yang mapan serta berdaya tahan terhadap sebarang ancaman luar dan dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu tiba di Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja membangunkan masjid, tetapi turut membangunkan pusat ekonomi umat Islam. Ekonomi Madinah yang ketika itu didominasi golongan Yahudi dengan penipuan, cukai dan riba, digantikan dengan saranan agar menghidupkan pasar
An-Nabit, sebagaimana kisahnya dalam riwayat Ibnu Majah daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu. Kisah telaga Ar-Rumah yang dibeli Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada seorang Yahudi, kemudian mewakafkannya buat kaum muslimin, wajar dihayati. Umat Islam ketika itu tiada punca air lazat untuk diminum kecuali daripada telaga Ar-Rumah yang dibeli satu kantung air dengan harga 1 dirham. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menawarkan untuk membelinya, tetapi Yahudi tersebut hanya bersetuju menjualkan separuh pemilikan secara berselang hari dengan harga 12,000 dirham. Dengan kesepakatan dan tindakan bersama, umat Islam menikmati air percuma sepenuhnya apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berjaya membeli keseluruhan pemilikan telaga tersebut dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham, menjadikannya 20,000 dirham. Kisah di atas menjelaskan bahawa aspek ekonomi, perniagaan dan keusahawanan perlu diberikan perhatian sewajarnya. Umat Islam perlu wujudkan platform, pasaran dan produk tersendiri. Umat Islam perlu berusaha menjadi pengusaha, pembekal dan peniaga yang dapat memenuhi segala keperluan kaum muslimin tanpa perlu bergantung kepada pihak lain. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersyukur di atas nikmat kemerdekaan serta kedaulatan negara dengan menyuburkan semangat cintakan tanah air. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil bahagian dan berperanan dalam meningkatkan kesepaduan sosial, pendidikan holistik dan keutuhan ekonomi untuk mengekalkan kestabilan sosiopolitik negara. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa Islam dengan segala ajarannya adalah agama yang memimpin manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah menjadi kingmaker dalam menentukan hala tuju ummah dan negara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang khianat, lagi tidak bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 38. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.